أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jadi alhamdulillah tuan-tuan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kekuatan kita untuk kita menatapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah dengar beberapa hadis sebelum ini berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu. Yang mana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lakum tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menyusuri satu jalan, yang mana jalan itu untuk ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada penuntut ilmu tadi untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarnya ganjaran yang Allah Taala beri kepada mereka yang berilmu, kepada mereka yang belajar ilmu, kepada mereka yang mendengar ilmu. Dan tidak ada puak yang keempat, selain daripada orang alim, selain daripada kita belajar dan mendengar. Tiga-tiga pihak ni mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat? Orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengar. Kalau kita tengok bentar bajet, siapa yang dapat? Kan rakyat-rakyat juga dapat. Tapi itu setakat keperluan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganjar kepada kita, beri ganjaran untuk kehidupan akhirat. Kehidupan yang tak tahu lagi macam mana kehidupan kita. Kalau kita dengar khutbah jemaah tadi kan, dengar penuh khusyuk, kita rasa takut untuk hadapi satu alam, satu suasana dinamakan hari akhirat, hari perhitungan. Setiap manusia ni akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita akan dihitungkan. Semua manusia akan nampak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang buat satu kebaikan walaupun kecil, sebesar zarah, kecil sangat daripada debu kuman lagi, kecil lagi, dia akan lihat apa yang dia buat. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan walaupun kecil, dia akan nampak juga di akhirat. Walaupun kejahatan itu dia buat dalam keadaan gelap, dia dengan Allah Ta'ala ya, kejahatan tu, tapi dia akan nampak apa yang dia buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dengar khutbah tadi pun kita rasa takut tapi kerja. Takut tak edan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak edan buat amalan, tiba-tiba Allah Taala panggil kita. Dan amalan kita akan dihitungkan daripada pagi sampai petang 24 jam Allah Taala bagi, berapa banyak kita habiskan masa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ini kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita minta dua-dua. Tapi dalam 24 jam kita tuan-tuan, banyak kerja kita lebih daripada akhirat. Kalau 24 jam kita boleh kira lah. Sembahyang kita 5 rakaat, 5 waktu tu berapa minit saja. Yang lebihnya untuk keperluan dunia kita. Jadi adillah kita apabila kita minta doa kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah Subhanahu taala bagi dua-dua yang kita nak. Sedangkan kita buat lebih satu. Maksudnya tak balance. Kita banyak keduniaan kita. Maka Allah Subhanahu taala bagi cerita kat kita macam mana kita untuk untuk tebus balik segala dosa kita dengan cara bertaubat. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah saham kita. Kalau kita nak kata kita ni orang alim, banyak ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkatkan orang-orang alim, yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang alim. Allahumma salli ala sayyidina. Yang mana Allah Subhanahu taala telah mengangkat orang-orang, darjat orang-orang alim ni dengan orang-orang yang berilmu. Tak kiralah tuan-tuan kalau kita dah ada ilmu ataupun kita sedang belajar, tapi ada orang tak suka kita belajar agama, tak perlu heranlah, sebab Allah Subhanahu taala telah bagi satu makam, satu tempat yang khusus di akhirat kelak kepada orang-orang yang berilmu. Setakat orang nak jelai lidah kat kita, orang kenyih kat kita, tak perlu kita layan. Ulama-ulama dulu tu, sebab itulah mereka boleh mempertahankan perjuangan mereka. Sebab apa? Mereka yakin bahawa jalan mereka buat ni
apa yang mereka buat ni Allah Subhanahu taala telah sediakan. Orang nak kata apa ni, nak keji kita ke, nak kata kita apa, kita ni kolok ke, main apa ni, main surau, main perbuatan yang tidak moden lah kata, kan, pakaian yang selekeh kata. Tapi sebenarnya kita adalah menjadi penuntut ilmu, maka Allah Subhanahu taala akan janjikan kita di akhirat kelak. Dan janji Allah Subhanahu taala ni, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi apa yang dia janji. Kalau Allah Subhanahu taala kata di dalam hukum hudud itu ada kebaikan, insya-Allah ada kebaikan. Kita tak boleh takwil lah. Kalau Allah Subhanahu taala kata dalam Islam tu ada kebaikan, maka kita tak boleh carilah agama lain. Sebab agama Islam lah yang Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran sebagai agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada mata kasar kita ni kita nampak selekeh sunnah Nabi ni, tapi sebenarnya di sebalik sunnah Nabi itu, itulah penanda aras kita, kejayaan kita di akhirat kelak. Walaupun kita nampak cara-cara lain yang kata lebih hebatlah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itulah tidak. Sebab apa? Sebab di sebalik kata-kata Allah, di sebalik perintah Allah, perintah Rasul, ada kejayaan. Kita tak perlulah mempertikaikan. Walaupun kita ni golongan intelek, walaupun kita ni keadaan orang-orang yang hebat dalam pemikiran, pemikir antarabangsa, ataupun orang bagi ni sebuah kita pemikir Islam, ataupun lawyer Islam, tapi sebenarnya kita tidak ambil agama yang betul, kita tak faham betul-betul apa yang Allah Ta'ala kata. Kita boleh laksanakan, boleh kita buat perintah Allah, tapi ada tapi. Tak, tapi ni masalah. Ini berkaitan dengan akidah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sediakan ganjaran untuk kita. Tak perlu sibuk-sibuk untuk kita hitung amalan orang lain. Oh, dia tu tak main surau, lama dah tak main surau, kita dah sibuk hitung amalan dia. Kita baik kita tengok amalan kita sendiri. Bolehkah sekali dia tak main, oh dia tu tak main surau lama, tak main lah, tak main tu ada benda nak makan dah kat surau. Dia tu baru nak melangkah, tapi kita mari label kepada dia, pelabelan kita ni menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu taala, dan kita juga sesat, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Abbas sepupu Nabi lah. Abbas bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi. Yang kita kenal. Sahabat-sahabat Nabi, pak saudara Nabi, keturunan Nabi. Kita kenal, kita ingat sebab apa ni, mereka inilah dah berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak masuk syurga, kita kena ikut orang yang telah berjaya. Kalau orang yang berjaya dalam bidang kotor-kotoran dia, kita kena belajar cara macam mana dia belajar. Dan ini adalah mereka ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala semasa mereka masih ada di atas dunia lagi. Allah Taala telah jaminkan syurga. Macam mana keadaan kehidupan mereka, tuan, begitulah kita kena ikut kehidupan mereka. Daripada bangun pagi sampai nak tidur balik, bagaimana kehidupan mereka diridai Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita kena ikut. Apa yang sahaja Allah Subhanahu wa taala perintah, dia kata ya, tak pernah kata tidak. Tidak pernah kata tapi. Tapi kalau tapi ni bahaya ni kan. Maka ubat juga. Tapi apa? Allah berkuasa juga. Tapi kena makan ubat. Tak payah tapi kan. Sebut insya-Allah, mudah-mudahan dengan makan ubat ni Allah Taala bagi sembuh. Tukar sikit ayatnya. Iman tu masa tu juga. Iman kita ni, i'tiqad kita ni, kalau salah walaupun sedikit, tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Kita kata aku. Kerana surau ni ada ni aku. Kata ada aku ni, surau ni tak meriah macam ni. Kata ada aku ni, orang tak main kat surau ni. Kerana aku. Aku tu yang bahaya tu. Kita tak nampak, kita menafikan Allah Subhanahu wa taala kerana aku. Kerana aku lah anak-anakku berjaya ni. Allah. Dia tak kata melalui pentadbiran saya anak-anak saya berjaya. Tak kata macam tu, kerana aku. Kerana aku lah sungguh sangat anakku dapat 4A 5A. Aku ni masalah. Kita apa ni? Kita telah meletakkan diri kita ni setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita boleh buat, kita kata kita yang buat. Itu yang bahaya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ajar sebut insya-Allah, mudah-mudahan. Apa-apa pun insya-Allah.
Dan di akhir kalam kita, astaghfirullahalazim, supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Kadang-kadang kita pun tak syasyul, tak salah cakap kan. Tak cakap-cakap ni ubat dia astaghfirullahalazim banyak-banyak. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering baca doa ni. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ini doa yang Nabi baca. Ya Allah, kepadamu aku menyerah. Aslamtu ni maksud menyerah. Wa bika amantu, denganmu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan ke atasmu lah aku bertawakal. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tuan-tuan nak pergi sekolah, nak pergi pak kerja kita, kadang tak syasyur lah. Kerja kat sekolah. Kalau kita di tempat kerja kita sambil-sambil naik motor tu baca doa. Orang lain duk dengar walkman kat telinga. Naik motor, naik kereta dengar radio, radio pagi-pagi duk dengar. Tapi kita baca Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ulang sampai kat kerja kita tu 100 kali, 1000 kali pun dapat tu. Orang lain sibuk dengan jam, kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi walaupun keadaan jam, kita dapat buat pahala. Itu orang yang cerdik, al-kayyis. Orang yang cerdik ni orang yang dapat buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Allahumma laka aslamtu, kalau kita baca kita faham makna dia tuan-tuan, rasa gemuntah hati. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah aku menyerah. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepada engkau lah juga aku bertawakal. Tawakal ni tuan, dalam kitab ni ada sebut. Tawakal ni bukannya kata kita tak buat, kita tawakal. Kita kena buat usaha dan kita tawakal supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan apa yang kita hajat. Jangan kita duduk pak tidur saja, tak apalah saya tawakal kepada Allah. Tak boleh. Begitu juga semayang kita kita kena buat elok, sehabis elok. Daripada takbir sampai tahiyat akhir sampai salam tu bagi yang elok. Lepas tu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Sebab itulah sebagai wirid kan, bulan-bulan kita kena sebut alhamdulillah, supaya kerana kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas alhamdulillah, astaghfirullahalazim, supaya kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dalam sembahyang kita tu kita buat salah. Ada lopong dalam sembahyang kita ni, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaika anabta, kepada engkau lah aku bertaubat. Wa bika khasamtu, wa ilaika anabtu, bagi depan, wa ilaika anabtu, kepadamu lah aku bertaubat. Wa bika khasamtu, kepada engkau lah, dengan engkau lah aku membantah. Maksudnya khasamtu ni berjuang, memerangi orang-orang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat ni. Lepas tu Nabi doa lagi, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, wahai Tuhan Allahumma, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kehebatanmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang melainkan engkau, antudallani, engkau lah yang menyesatkan aku. Tidak ada Tuhan yang boleh menyesatkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang beri hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Walaupun kita benci kepada mamak tu, mai surah benci sangat mamak, tapi tuan-tuan, kita tak boleh membenci dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan kita. Walaupun kita buat macam mana keadaan pun, hingga dia mati di tangan kita pun tuan-tuan, sebenarnya dia telah berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antal hayyul ladzi la yamut, ini pujian kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah engkau yang tetap hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semua sekali mati. Hadis ni muttafaqun alaih, dan hadis ni lafaz Muslim. Bukhari pendek sikit. Lafaz ni yang dia guna ni, pengarang ni guna, Imam Nawawi guna, dia ambil daripada Imam Muslim. Walaupun hadis ni hadis muttafaqun alaih.
Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu Wa Taala, ini doa pendek. Yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pendek sangat ni. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudallani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan wirid, boleh dijadikan wirid. Wirid ni kita ulang lagi, bukannya secara berjemaah. Kita duduk depan kita baca, tak semestinya di atas motor pun kita boleh wirid. Sebab itulah apabila orang tanya Ustaz Yazid Idrus kan, macam mana orang tak wirid lepas sembahyang, dia katanya boleh balik sambil balik lah, langkah spirit je. Wirid nak apa, nak tuition, nak apa, nak hantar pergi mana, nak pergi kedai apa, boleh, asalkan perkara yang pertama kita sembahyang. Itu yang pertama. Yang wirid ni adalah perkara-perkara yang sunat lah. Tak buat pun tak apa, nak buat atas motor pun tak apa, kita ada kalu. Yang janjinya kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa ni je kita kena baca, insya-Allah Allah Taala bagi. Yang dapat rasa benda ni bukan saya, yang orang yang amal benda ni insya-Allah dapat berjaya. Dapat rasa kelebihan. Kita tengok orang-orang dulu, orang warak-warak, mereka tidak apa ni, lagi dah sebut macam mana hati mereka tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ta'alliq, selalu terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-76 daripada Ibn Abbas juga. Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini doa juga, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perkataan pendeknya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni cukuplah Allah bagi kami, dan Allah juga adalah sebaik-baik tempat menyerah. Itu perkataan tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, enough. Cukuplah Allah ni bagi aku, dan Allah jaga tempat kita tempat menyerah diri. Dan perkataan ni hasbunallah wa ni'mal wakil, qala laha Ibrahim hatta hina alqa finnar. Perkataan ini telah disebut oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu dicampak ke dalam api neraka, dalam api yang yang raja pada masa tu nak memusnahkan dia, dicampak ke dalam api. Dan perkataan inilah Nabi Ibrahim tersebut. Dengan perkataan inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini cerita, faqama zatal yaum ala asnamihim faqassarha wa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Nabi Ibrahim alaihissalam ni pada satu hari dia telah berdiri di atas patung-patung yang tokoh-tokoh tu. Faqassarha, maka dia pecahkan patung-patung yang kecil tu, wa ja'alahum juzaza, dan dia jadi benda batu-batu lah, dia ketuk sampai pecah, sampai hancur. Illa kabira, dan ditinggal patung besar saja. Kepada orang-orang Namrud kan. Raja pada masa tu. Maka apabila Nabi Ibrahim telah dapat bersalah, fa'auqadu naran azimatan jiddan, maka mereka pun membuat api yang besar. Summa ramau Ibrahim fi hazin nar, kemudian mereka mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api ini. Wa yuqal, dan dikatakan innahum, api itu tadi, li'izamin nar lam yatamakkanu min qurbi minha wa annahum ramu Ibrahim fiha bil manjanik mi ba'd. Oleh kerana api yang cukup besar tadi, maka tidak ada seorang pun yang boleh dekatkan api itu, cukup panas. Mereka boleh mencampakkan Nabi Ibrahim dengan manjanik. Manjanik ni kalau kita tengok seperti lastik lah, apa ni? Terbih lah. Sampai kalau kata apa, bidah. Terbih. Daripada getah ni tarik ke belakang, terlepas. Begitu dah. Kaum dia lepas Nabi Ibrahim, nak campakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Dia bukan campak macam tu je, terlalu panas sangat. Maka dia buat terbih panjang yang besar, dia ikat Nabi Ibrahim, dia ikat, lepas tu lepas. Terbih nak? Terbih ni tarik. Terbih apa? Terbih burung.
daripada jauh, bukan dekat daripada jauh. Ni terlebih yang dia buat, manusia buat terlebih ni untuk lontar orang ni bukan kecil, besar. Kita boleh bayangkan bagaimana jauhnya daripada api dengan terlebih tu tadi, nak campakkan Nabi Ibrahim. Kalau kita ada pada masa tu, tak tahulah. Kalau kita dilahirkan pada masa tu, di mana kita? Bersama Nabi Ibrahim ke atau orang-orang yang zalim ni? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita jadi umat Nabi Muhammad ni ada berkatnya. Umat akhir zaman ni ada faedahnya, ada hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita zaman Nabi pada masa tu, tiba-tiba ada orang mengaku Nabi pada masa tu, apa pandangan kita? Ada orang mengaku Nabi pada masa tu. Yang mana orang kafir-kafir Quraisy memang tak mengaku. Sebab apa? Dia memang gunakan logik, gunakan akal semata-mata. Tapi kalau kita pada masa itu, tak tahulah kita berada di sebelah mana. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita di akhir zaman. Walaupun ada banyak cabaran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah lahirkan pada Islam. Kita ada iman dah, ada iman. Cuma iman ni kita kena usahakan lagi supaya jadi 100%. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala laha Ibrahim hina ulqiya finnar. Apa kata ini Nabi Ibrahim telah sebut ketika mana dia dicampakkan ke dalam api. Yang kedua, orang yang menggunakan perkataan ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Dalam sirah sebut Nabi Ibrahim yang guna yang ni, lepas tu yang kedua Nabi Muhammad. Tak ada guna nabi-nabi lain. Bermaknanya tuan-tuan, perkataan yang kecil ini adalah istimewa untuk dua orang nabi tadi. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Nabi Muhammad telah kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apabila orang-orang kufar kata innan nas qad jama'u. Mana di sini? Okey. Doa ni Nabi baca apabila selepas Nabi kalah peperangan Uhud. Tentera Islam kalah peperangan Uhud, lepas tentera Islam balik ke Madinah, dah kalah. Maka orang-orang Yahudi di Madinah ni kata apa? Dia kata innan nas qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia di luar sana telah berkumpul untuk kamu. Fakhshawhum, maka hendaklah kamu takut pada mereka. Mereka buat ayat supaya umat-umat Islam ni yang ada sakit baki pengaruh lagi takut, lagi takut pada orang-orang kafir. Maka Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah ni dan sebaik-baik tempat penyerahan. Dua perkataan ni lah Nabi sebut dalam keadaan yang cukup kalau kita kalah peperangan memang tension lah, frust lah. Tapi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi tawakal. Sebut hasbunallah. Kita ada masalah, orang perli kat kita tuan-tuan, orang kata kat kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil. Sekali lagi kita baca lagi, sekali ketiga nampak geram. Itulah kita geram. Tak boleh tahan kemarahan. Kadang-kadang kita cukup marah. Cukup marah ni apabila berlaku saja yang menyebabkan kita marah, di situ mula-mula kelebihan. Apabila kita dapat kawal kemarahan kita pada permulaan berlaku peristiwa tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pahala. Sebab apa? Kalau dah reda kan, dah 2-3 hari, kita boleh kawal lah, boleh lah kawal. Sebab apa? Sebab masa dah berlalu. Tapi apabila berlaku pada masa tu orang langgar kereta kita apa kita mau pasangan kita? Marah ke macam mana, tengok. Kalau kita boleh kawal perasaan marah kita, itu tuan-tuan, itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah. Cukuplah bagi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kerajaan. Kalau Muhammad, kalau hang tinggal daripada usaha agama, dakwah kamu ni, kamu jangan ajak orang-orang Quraisy, kami akan bagi kerajaan kamu. Kerajaan kami akan bagi kami akan lantik kamu jadi raja. Nak tak? Nabi tolak. Orang minta bagi perempuan. Kalau nak cari wanita cantik dalam kota Mekah ni, kami boleh cari asalkan kamu tinggal dakwah. Nabi Muhammad kata tak mau, dia tinggal. Satu lagi, kalau kamu tak ada duit, kami akan carikan duit bagi kepada kamu Muhammad asalkan kamu tinggal agama kamu. Tinggal agama atau usaha yang kamu buat. Nabi tolak. Kalau tuan-tuan di semua Allah, kalau Nabi terima salah satu tuan daripada ni, niscayalah kita tak sampai agama ni ke sini. Ini bermakna harta ni tuan-tuan bukannya menjaminkan kita boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak paksa orang hang beriman aku bagi duit. Tak. Hang beriman, kalau hang masuk Islam aku bagi duit. Betul ke cara? Tak betul.
Agama Islam ni bukannya kita paksa, bukannya kita pujuk dengan bagi duit. Kalau orang tak bagi duit, orang keluar ke Islam. Tak betul. Di hadis ke-77 ini cerita sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perumpamaan kepada orang-orang yang ni kita sebut dalam bab tawakal. Dalam bab tawakal lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, lebih daripada Aisyah, lebih daripada Muawiyah, lebih daripada Abu Zar. Dia yang paling banyak sekali. Walaupun dia ni datangnya lambat, masuk Islam lambat, tapi dia dia orang yang rapat dengan Nabi. Dia tak terlibat dalam politik. Dia tak terlibat dalam politik. Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar dan Khalifah ni terlibat dalam pemerintahan. Mungkin dia tak sempat untuk dengar untuk dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi perumpamaan. Yadkhulul jannah aqwamun afidatahum mislu afidat tayr. Yadkhulul jannah, akan masuk syurga satu kaum yang mana kaum tadi mempunyai hati, dan hati mereka ni seperti hati-hati burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perumpamaan. Hati-hati mereka ni yang sama dengan hati-hati burung ni, mereka ni akan masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Dia kata apa? Bab hati manusia, bab hati burung ni, dia kata hadis yang seterusnya, tak ada hadis ini. Hadis yang 79 yang dia ada sakut paut. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum bima yarzuqut tayr taghdu khisaman wa taruhu bitana. Jikalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, niscaya la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada burung. Burung ni tadi taghdu khisaman, dia keluar pagi dengan perut kosong, wa taruhu bitana, dan dia balik dengan perut kenyang. Ini nak bandingkan, nak bagi tahu bahawa inilah orang yang perumpamaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak terpaut dengan makhluk sekalipun. Hati ini tidak terpaut dengan permintaan ataupun tak minta tolong dengan orang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan. Kalau boleh jadi macam ni, lagi TikTok. Iman dia dah minta nak makan, nak buat kerja pun minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kalau kita tengok hati burung tu sendiri, kaedah burung tu sendiri, bahkan dia tak kerja. Dia keluar pagi-pagi memang style dia macam tu lah. Keluar dalam perut kosong, dan Nabi kata balik dia dalam perut kenyang. Ini nisbah. Kalau kita macam tu, tuan-tuan, kita keluar dengan iman yang betul, dalam perjalanan kita mencari yang diridai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah di akhirnya kita akan dapat diridai Allah Subhanahu wa taala. Tak tahannya tuan-tuan, hari ni orang suruh kita macam-macam. Kita nak tak ambil, ingat anak kita kat rumah. Kalau tak ambil yang ni, anak kita tak makan. Anak kita macam-macam kita buat. Macam-macam kita fikir, hingga kan kita terpaksa mengharungi benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala larang. Nah, kita ada pelantaran kalau zuhur, semayang zuhur. Ni kita kerja, kita dah tak nak tamak sangat, dah kerja, kita kerja. Tinggal waktu zuhur nak waktu asar pula. Asar tak berhenti lagi, nak masuk maghrib barulah nak semayang asar. Asar tadi macam mana terlepas dah. Itu kita. Itu kita yang hati kita yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Taala suruh, insya-Allah kita akan buat. Apa yang sepadan Allah Subhanahu wa taala sekat kita tak kena buat, maka kita jangan buat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perumpamaan orang-orang yang beriman hatinya sama dengan hati-hati burung.
Hati maksudnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan sepatu-patu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga, tapi kita kena kejar. Tak kerja tak boleh makan, anak tak boleh makan, siapa nak bagi makan? Ayat tu kalau kita tu salah, kita kena tune sikit. InsyaAllah dengan melalui saya kerja ni, saya dapat bagi rezeki kepada anak-anak. Saya tak nak kata tak nak kata macam mana sengoti makan Panadol ni tu dia sembuh terus. Berpeluh terus. Tak ada perkataan insya-Allah. Kita tak relatekan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fadail amal sebut kan, dalam fadail amal kita baca dalam bab kalimah la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam apabila sakit dia pergi cari ubat. Apabila Nabi Musa sakit, mula-mula Nabi sakit perut. Lepas tu dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia kalau sakit perut hang pergi cari daun ni, hang makan. Dia pun sakit perut, dia pergi cari daun, makan daun kat hutan ni, makan kenyang. Kenyang sembuh, alhamdulillah. Kali kedua sakit perut tak minta dah, pergi terus. Pergi terus makan-makan tak sembuh. Kalau tengoklah fadail amal tu ada. Bab kalimah la ilaha illallah. Tak sembuh. Lepas tu tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tak sembuh? Dulu makan ubat ni perut jadi sembuh, jadi okey. Ni sakit perut makan daun tu juga tak sembuh dah. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Nak ajar Nabi Musa alaihissalam, dulu hang minta dengan aku. Dulu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala baru cari. Lah ni tak minta dah, terus pada ambil benda asbab tu. Tak baca doa apa. Tak ingat dah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat Panadol je Allah. Cari apa ni? Pening pula cari Panadol tu. Makan Allah, lega makan Panadol sebiji ni. Oh, lega. Tak ada bismillahirrahmanirrahim, tak ada dengan asbab ni, asbab Panadol ni lah kita jadi sihat, tak ada. Kita terus relatekan dengan makhluk ni, tak mau. Itulah iman, macam tu lah iman terkalih sikit, iman terpusing sikit macam tu dengan perbuatan kita. Sebab itulah perkataan kita kena jaga. Dengan perbuatan, dengan perkataan sikit kita ni, iman kita, Islam kita tergelincir terus. Itu bahaya. Sebab tu orang Islam ni kena jaga perkataan, jaga perbuatan. Allah huduk juga macam tu lah. Kalau kerak kaki habis nak jalan macam mana, dia fikir Allah. Saya tak pasal saya sebut tu sebab kita guna logik semata-mata. Kalau baca Al-Quran banyak-banyak buat apa? Nak makan pun kena kerja juga. Tak, dua perkara yang berbeza tu. Kalau kita baca ubat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kelebihan sembahyang, kelebihan sembahyang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu rezeki. Allah Taala akan buka pintu rezeki. Nak buka pintu rezeki melalui apa? Melalui sembahyang. Solat kita tu tuan, kita tengok 5 kali sehari kita buat mai surah, tak ada apa pun, tapi itu adalah asbab pembuka rezeki kita. Sebab kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Kalau zakat kita bagi ke orang lain, zakat bagi ke orang lain, haji kepada siapa yang layak pergi sana. Tapi sembahyang ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu malam pun kita boleh doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana-mana saja kita minta Allah Subhanahu Wa Taala melalui sembahyang. Solat ni tuan perkara yang penting. Perkara yang cukup penting. Kita tak boleh, kalau kita sembahyang istisqa lah, sembahyang minta hujan, tiba-tiba hujan turun, kita akan sepelik, hujan turun berkat doa aku. Tapi orang dulu tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tetap bagi. Itu yang pelik bagi mereka. Pelik Allah Taala tak bagi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dalam perjalanan, unta mati dah. Unta dah mati dah. Sembahyang 2 rakaat, unta tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup balik, boleh jalan balik. Hebat sembahyang tu. Mula sembahyang, kekuatan sembahyang. Sembahyang kita macam mana? Ceroy. Nak penuh satu saf lambat, tunggu orang dulu. Lambat. Sebab apa? Sebab orang tak mai. Tidak ada nak kata pis masjid Fahim tu. Ramai lagi tak pergi ke kawasan ni. Tapi sembahyang tu kita tak ada kelebihan, tak ada rasa sembahyang tu cukup penting. Kalau kita rasa cukup penting, kita dengar azan pun rasa sensitif lah, rasa nak pergi surau. Walaupun dalam keadaan malas pun rasa nak pergi tu sensitif. Kadang-kadang bukan nak kata kat orang kan, kita pun kalau dah tidur lepas tu asar tu 4:20, balik-balik pukul 4, Allah lady saat ni, saat sungguh pukul 5 pun ni Allah. Sikit lagi daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ni nak cerita
tawakal yang Nabi tunjuk pada kita sendiri. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia cerita, ini hadis ni hadis yang hadis mauquf, yang sahabat cerita apa yang terjadi pada Nabi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah menyertai peperangan dekat dengan Najat. Maksudnya tempat tu nama Najat. Apabila kembali, apabila dah selesai peperang, mereka melalui satu kawasan. Kawasan ni kawasan lembah yang ada fi wadin kathirin. Wadin ni satu lembah yang besar. Aldahu ni pokok-pokok yang berduri. Pendek. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di lembah tu, maka Rasulullah turun. Fatafarraqan nas. Maka manusia pun pada masa itu sahabat-sahabat dia berkeliaranlah mencari tempat yastazilluna bis sajar. Mereka pun mencari tempat-tempat teduh di bawah pokok untuk rehat. Maka Nabi pun turun, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tahta samrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di bawah pokok. Ada pokok telebak, pokok yang besar. Maka Nabi gantung pedang dia di pokok tadi. Maka wanimna naumata, maka kami tidur. Semua tidur. Saat Nabi bertidur, sahabat-sahabat pun tidur. tak ada guard lah. Tak ada orang yang jaga, semua tidur. Kalau ada guard, cerita ni tak akan terjadi pula kan. Semua tidur. Tak ada orang yang jaga Nabi. Biasanya kalau dalam peperangan, ada 2-3 orang sahabat akan jadi guard untuk jaga bergilir-gilir. Bergilir-gilir. Tapi ini semua tidur. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, maka tidak sebenarnya Rasulullah memanggil kami. Rasulullah panggil kami. Kami pun, sahabat-sahabat pun bangun. Wa iza indahu arabiyun, maka apabila kami dapati ada seorang lelaki berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, maka Nabi kata ke kami lah, kami tak boleh masuk dekat. Sebab ada orang Arab tadi. Nabi kata, inna haza ikhtaratu alayya sayfi wa ana naim. Orang Arab yang dekat dia tadi, dia ambil pedang aku, dia habis sangkut tadi, dan dia telah letak dia dah acu kepada Nabi. Dia ambil pedang Nabi, letak kat muka Nabi. Sebagai tawanan lah konon, sebagai tawanan. Nabi kata pada sahabat-sahabat yang lain, inna haza, sungguhnya orang ini ikhtaratu alayya, telah menghunus pedangnya, menghunus kepadaku sayfi, pedang aku. Maksudnya dia ambil pedang Rasulullah yang Rasulullah gantung, ya letak kat muka Nabi. Wa ana naim, dan Nabi masa tu Nabi tidur, ya, aku masa tu aku tengah tidur. Fastayqaztu, maka aku bangun, wa huwa fi yadi silta. Aku pun bangun dan aku dapati di tangannya ada pedang yang terhunus. Maka dia kata, ma yamna'uka minni, siapakah yang boleh menghalang engkau daripada aku? Siapa yang boleh menghalang? Ada pedang ada kat muka ni, kat tengkuk ni, siapa yang boleh halang kau kalau aku nak bunuh? Siapa dia lagi boleh buat? Sahabat-sahabat lain dia tak berani masuk. Orang Arab ni, mungkin dia musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak pedang kat Nabi, dia kata, siapa yang berani mencegah aku ni daripada bunuhmu? Ma yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegah engkau daripada aku? Kalau kita nak kata apa? Nabi kata qultu, Nabi kata Allah 3 kali. Allah yang boleh menolong. Walam yu'aqab bihi wala yu'aqabu wa jalasa. Dan orang tadi tak boleh buat apa. Apabila dengar perkataan Allah, tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat mencegah Nabi pun tak boleh. Dan dia terus terduduk. Orang kata bisanya takwa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, sebab apa berlaku riwayat yang lain? Jabir cerita, ramai orang sahabat Nabi, ramai sahabat-sahabat lain ada tabi'in ambil daripada Jabir. Jabir cerita orang ni, lepas tu Nabi cerita ke orang ni lain. Mana orang yang lain pula mungkin cerita ada versi sikit perbezaan dengan periwayat pertama. Sampailah kepada Bukhari. Maka depa pun cantum periwayatan ni. Maka fi riwayatin, maka di riwayat lain Jabir kata, kami bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan di Raqqa, dan satu tempat, nama satu tempat. Fa iza ataina sajara, apabila kami tak ada translate pula. Lupa translate. Fa iza ataita ala sajarati dhalilatin taraknaha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami berada sampai satu tempat yang teduh,
pokok yang besar yang tu, maka kami tinggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggal Nabi kat situ. Maka faja'a rajulun min musyrikin, maka datanglah seorang lelaki musyrik. Dan pada masa itu Saiful ni, pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung pada pokok. Faqtaratuhu, maka dia ambil pedang Nabi ni, lepas tu dia letak kat muka Nabi, dia acu kat muka Nabi. Maka dia kata faqala, dia kata takhafani, kamu wahai Muhammad, kamu takut kat aku? Sekarang ni pedang aku dah, pedangmu ada kat aku, sekarang aku dah hunus kat muka, ada siapa yang kamu takut? Kalau takhafani, ada kamu takut pada aku? Nabi kata qala la, Nabi tak takut apa pun. Lepas tu dia kata lagi, faman yang yamna'uka minni, siapakah yang boleh mencegahmu daripada aku ni? Siapa yang boleh menyelamatkan aku daripada aku? Qala, Nabi jawab Allah. Ini tawakal pada Nabi. Nabi sebut dalam kitab yang lain, dalam riwayat Abi Bakr Ismaili, dalam sahihnya, dia kata man yamna'uka minni, siapakah yang boleh mencegahmu daripada aku? Nabi kata qala Allah. Maka apabila Nabi kata Allah, fasaqata saif min yadihi, maka silap terjemah, maka pedang tu jatuh daripada tangan dia. Nabi kata, dia kata siapa yang dapat menyelamatkan kamu? Nabi kata Allah, Allah, Allah. Maka pedang yang dia tangannya, dia pegang tadi jatuh. Fasaqata saif min yadihi fa akhadha Rasul, maka Rasul ambil pedang tadi. Nabi pun buat balik kat dia. Dan Nabi kata kat dia, bukan Nabi kata, dia kata kepada Nabi, apabila Nabi kata, Nabi dah hunus pedang kat dia, siapa yang boleh mencegah kepada kamu daripada aku? Nabi kata balik kat dia, maka dijawab kun khairun akhizin, wahai Muhammad, kamu jadilah tempat yang paling baik aku untuk dapat perlindungan. Wahai Muhammad, kamu jadilah orang yang terbaik untuk aku mendapat perlindungan. Dia kata macam tu. Maka Nabi kata kat dia, tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, maukah aku khabarkan kepada kamu bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku rasulnya? Nabi offer balik kepada dia. Nabi masa tu Nabi dakwah balik kepada dia. Maka dia kata la, laki tadi tak mau. La, aku tak mau, walakin ni, tetapi aku berjanji. U'ahiduka alla aqtulaka, aku berjanji padamu Muhammad, aku tidak akan membunuh kamu dan tidak akan menjadi kaum yang membunuh kamu. Wala akunu ma'a qaumi yuqatiluk. Itu janji orang tadi. Orang yang cuba membunuh Nabi tadi dengan pedang tadi, dan Nabi ambil pedang dia balik, dan Nabi offer dia nak masuk Islam atau Islam. Dia kata dia tak mahu masuk Islam. Tapi dia tidak mahu menjadi orang yang membunuh Nabi dan tidak mahu menyertai orang-orang yang memerangi Nabi. Maka fakhalla sabilihi, terjemah tu salah. Fakhalla sabilihi, maka dia pun balik. Fa'ata ashabihi, maka orang tadi pergi jumpa dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka dia kata ke sahabat-sahabat yang lain, ji'tukum min indi khairin nas, aku telah datang daripada seorang sebaik-baik manusia. Kita ni tuan-tuan, kalau orang nak bunuh kita tuan-tuan, apa kita buat? Tangkap, kita bunuh balik ya. Ataupun kita pukul dia balik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak. Orang kafir main nak bunuh dia, terpedang dekat tengkok, dah takut, Nabi boleh ajar lagi masuk Islam. Itu kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak juga guna kekerasan. Walaupun ada di sana kata, betul ke Islam ni tersebar dengan apa ni, dengan sebilah pedang? Ada orang kata. Nak jawab macam mana? Sebab itulah kita disunatkan pegang apa ni, tongkat semasa kita khutbah. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang pedang. Dan ada orang pun tabligh pula kata, maknanya Islam ni tertegak dengan sebilah pedang. Betul ke? Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang apa ni, yang saja untuk mengelirukan orang-orang awam, untuk menceritakan atau untuk create satu benda yang boleh kita celaru dengan Islam. Kita betul juga lah. Dalam sejarah Islam banyak berlaku peperangan. Adakah peperangan ini ada satu sebab untuk Nabi menyebarkan agama Islam? Orang kata kalau begitu zalimlah Islam. Macam mana kita nak jawab tuan? Jadi tuan-tuan, ni memerlukan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan bukannya sehari. Kalau belanja wang tu 2 jam kita boleh dengar. 2 jam boleh dengar. Kalau tadah kitab ni tuan, bukan 2-3 hari. Kita nak jawab persoalan ni, kita perlukan kekuatan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab dalam ni lah
walaupun orang kufar telah menceritakan, telah buat cerita belik macam mana kita nak hindarkan, juga melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita master dalam sunnah Nabi, sirah Nabi, macam mana Nabi selesaikan masalah, insya-Allah mudahlah kita hadapi masalah. Sama je. Zaman Nabi zaman kita sama lah. Dulu tak tahan kehidupan kita bola lah. Kita bulatan, apabila kita di bawah, ada orang lain di atas. Macam tu juga. Kita zaman pun berlalu macam tu juga. Segala permasalahan sebutan. Sebab itulah kalau kita kata cerita kecil Al-Quran, cerita kecil sunnah ni berlaku pada zaman dulu, 1400 tahun dulu. Mana valid untuk tahun ni? Mana valid untuk 2014? Tidak sesuai. Padahal tuan-tuan, sirah ni berulang kembali. Apa yang berlaku tahun lepas akan berlaku juga pada masa ni. Dan apabila di sana masa dulu ada penyelesaian, di zamannya juga ada penyelesaian dia. Dulu orang, kalau kita tengok sirah apa ni, sirah Umar Al-Khattab, kata bunuh anak dia kan. Anak dia, apabila orang Arab ni dengar dia dapat anak perempuan, maka fasa wajuhu ke apa dalam surah, ya, seolah-olah muka mereka jadi hitam tu, nak marah sangat, malu dengar apabila mendengar isteri mereka bersalin dapat anak perempuan. Dia cukup marah, hitam muka dia. Dalam kalau sebut hitam muka dia, malu sangat. Sayyidina Umar juga tuan-tuan, dia juga dapat anak perempuan tuan-tuan, dia apa ni, dia bunuh, dia malu sangat. Tapi kita learn ni tuan-tuan, berlaku tak zaman tu? Cerita tu berlaku tak? Juga berlaku pada masa ni. Anak kecil tak ada besar lagi anak kecil dalam perut kita buang, belum keluar kita buang siap-siap bulan tandas. Sebab apa tuan? Sebab sirah tu akan berlaku dan penyelesaiannya juga akan benar sama tuan-tuan. Benda yang sama. Kalau kita tengok, kita kata Al-Quran yang ada, yang Allah SWT turun 1400 lepas tidak sesuai, maka sebenarnya kita lah yang tidak sesuai dengan Islam. Kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Sebab apa? Kefahaman kita tentang Quran, kita kata tapi, ada tapi tu yang masalah, ayat tapi tu. Quran ni memang perfect dah, tapi nak buat masalah ni kena jaga hati-hati orang non-Muslim. Non-Muslim ni memang orang Islam, orang kafir ni memang tak suka dah orang Islam Kita nak ambil hati buat apa? Kita so, hormat dia sebagai dia kafir zimmi, kafir, orang kafir yang yang minta perlindungan pada orang-orang Islam. Macam tu ya, tak lebih pada mari rumah kita suruh duduk masuk bilik kita sebagai hormat, tak perlu macam tu. Hingga kan Islam kita tergadai. Kita sanggup mengedepikan Al-Quran kerana untuk memuliakan, untuk mengambil hati orang kafir. Itu iman kita. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni kena tawakal betul-betul. Apa yang Allah Taala sebut dalam Quran tu, walaupun satu huruf sikit innallaha la yukhliful mi'ad, pendeknya innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyalahi apa yang dia janji. Confirm Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan apa yang Allah janji. Apa yang Allah sebut dalam Quran kita buat, insya-Allah. Lah ni kita tak buat lagi, kita kata tak sesuai. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ni ayat tadi. Hadis daripada Umar Al-Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kuat sebab Umar dengar sendiri. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan tawakkulihi, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Ini Umar kata. Sekiranya kamu bertakwa, tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum. Huruf lam tu. Niscaya tak dapat tidak Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kamu, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada burung-burung. Apa burung-burung buat? Taqdu khisaman, keluar waktu pagi dengan perut kosong, wa taruha bitana, balik dengan keadaan kenyang. Ini Umar Al-Khattab bagi perumpamaan bagaimana kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebetul-betulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi sifat ni. Kita buat satu perkara dengan sungguh-sungguh, kita tawakal kepada Allah. Kita buat kita buat korban. Kita buat korban, bukan kau korban ni nak daging lah. Kita ni kalau tak cukup kilo, mana kilo aku? Kita dah bagi dah 500, padahal kita buat korban. Korban ni banyak permasalahan. Orang tanya kita nak jawab apa ni? Dah Quran dah bagi tahu dah, sunnah dah bagi tahu dah, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 kita untuk hadiah pada orang-orang kaya. Jangan kacau lah 1/3 lain yang lain. Ambil 1/3 kita sudah. 2/3 tu untuk orang lain.
Ni kita kata tengok 1/3 bahan kita sikit. Nak ambil ya. Nak ambil 1/3 tu. Nak buat apa? Kita kata korban. Kalau tidak tak nama korban, kita ambil duit 500 tu pergi market. Beli kambing, beli lembu, dapat 20 kilo. Kalau kita buat korban ni dapat belah-belah kilo je. Kita istilah buat korban ni adalah ibadah, pahala. Orang yang buat ni dapat pahala. Kalau Ustaz Rosli sebut lah, Rosli Suman lah, KJK Mufti lah, orang yang tak korban ni orang cerah. Orang yang lemah. Saya pun tak korban agak. Kena hari tu rasa kursus dengan dia sekali kan. Sebelum hari Khamis, sebelum Raya Haji tu, bagi untuk ibadat korban saja kursus 1 hari. Dia bagi peramal macam tu. Yang mana yang ada dia sebut bahawa korban ni kita ingat ibadah. Kalau ibadah ni kita mendahului hak orang lain. Hak kita, kalau hak kita ni kita nak bagi pada orang lain juga. Bukannya hak orang lain hak 1/3 lagi, hak 2/3 kita nak ambil masuk dalam 1/3. Tak mau. Kalau nak beli lain. Itu kita kena faham. Kalau kita tak faham, sebab itulah kita konsep kita nak banyak. Ataupun kita tak faham betul-betul apa itu agama, kehendak agama, kita nak ya apa yang Allah Taala tegak. Kita nak ke situ. Jadi tuan-tuan, jika Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala bagi pada saya, bagi tuan-tuan satu perasaan rahmat. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ruhama'u bainakum. Sahabat-sahabat Nabi ni bermurah hati sesama mereka. Bermurah hati sesama mereka. Dan tegas ke atas orang-orang kafir. Itu sahabat-sahabat. Dengan sahabat-sahabat ni tak berkira sangat, tak berkira. Tapi dengan orang kafir cukup berkira sahabat ni. Tapi kita terbalik hari ni. Ada kedai Melayu dia tak mau pergi. Pergi cari kedai Cina. Kalau Cina ni bagus kan. Itu perangai kita. Dan sebelah kita pula, kalau kita buat berniaga kan, kita mula tinggal taik. Orang tak mau pergi kedai tu, dia tu sikit ya, dia ambil banyak, harga sikit sebenarnya ambil banyak. Macam tu pula kan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhama'u bainakum, ruhama'u bainahum. Apa sifat rahim merahim, apa sifat menyayang antara satu sama lain. Dengan orang kafir cukup kuat, cukup tegas. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu taala, ini beberapa hadis yang berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala bagi kepada saya, kepada tuan, sifat tawakal yang betul. Buat satu perkara ni, lepas tu kita harapkan ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tak buat. Kita tak buat, tak mai surau apa tu, kita sakit tak cari ubat. Bukan tak suruh cari ubat, carilah ubat. Tapi dengan ubat tu jangan percaya dengan ubat, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Yang Allah yang bagi kesihatan bukan ubat. Yang bagi kesihatan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki ni bukan kerja. Yang bagi rezeki ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kerja ni asbab saja. Kata kerja memang Allah Subhanahu tak ada masuk. Tak akan dapat. Melalui asbab ni lah Allah Subhanahu Taala bagi. Sebab apa? Sebab dunia darul asbab, orang kata. Dunia ni punca-punca kejadian. Dan kalau kita tengok sirah yang apabila Nabi Isa alaihissalam apabila turunkan di Masjid Aqsa, turun daripada langit sampai ke Masjid Aqsa, nak daripada masjid apa ni, tingkat atas Masjid Aqsa nak turun ke tanah, dia minta tangga daripada rakan-rakan dia. Mana tangga nak turun? Daripada langit tak guna tangga sampai ke masjid, sampai di atas bangunan Masjid Aqsa tu, nak turun ke tanah tu minta tangga. Sebab apa tadi itu perumpamaan sahabat ulama-ulama apabila cerita ni, dia kata dunia ni darul asbab. Kita kena buat, kalau tapi yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit demam, sakit jantung ke bedah. Bypass serangan daripada yang menyembuhkan ada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi kejayaan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi kepada balai ini, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat amal dari kehidupan saya, dan juga tuan-tuan boleh amalkan dari kehidupan tuan, dan terus beritahu kepada sahabat-sahabat yang lain dan anak isteri di rumah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.